Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri telah mengemaskini kawalan pembelian produk petroleum premium 97 RON 88 Vic Power dan diesel yang berkuat kuasa pada 1 April 2026. Langkah ini adalah bagi melindungi bekalan produk petroleum negara berikutan pergolakan geopolitik di Timur Tengah sejak akhir Februari 2026. Semua kenderaan berpendaftaran asing yang memasuki negara Brunei Darussalam dikehendaki mempunyai sekurang-kurangnya 3 suku tangki bahan api semasa kemasukan. Mana-mana kenderaan yang tidak memenuhi syarat ini tidak akan dibenarkan masuk ke negara Brunei Darussalam. Walau bagaimanapun, kenderaan kerajaan rasmi dikecualikan dari persyaratan ini. Kenderaan berpendaftaran asing hanya dibenarkan membeli bahan api Shell V-Power sahaja di semua stesen minyak di seluruh negara pada kadar pasaran semasa. Bagi kenderaan berpendaftaran negara Brunei Darussalam yang kembali dari luar negara, keperluan 3 suku tangki bahan api tidak dikenakan bagi kemasukan pertama. Walau bagaimanapun, pematuhan penuh akan dikuatkuasakan bagi kemasukan kedua dan seterusnya dalam tempoh 24 jam. Semua stesen minyak di negara ini adalah dikehendaki mempertingkatkan lagi langkah-langkah pengesahan, termasuklah pemeriksaan nombor pendaftaran kenderaan. Tindakan tegas akan diambil terhadap sebarang cubaan menggunakan nombor pendaftaran palsu atau yang telah diubah suai. Pemantauan dan penguatkuasaan akan dilaksanakan secara aktif oleh pihak berkuasa dengan kerjasama pihak yang berkenaan. Langkah-langkah ini adalah mandatori dan merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan untuk memastikan bahan api bersubsidi digunakan secara berhemah bagi kegunaan domestik serta memelihara keselamatan tenaga negara. Orang ramai dan semua pemilik kenderaan adalah dinasihatkan untuk mematuhi peraturan ini dan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa yang berkenaan. Indeks harga pengguna IHP bagi Februari 2026 menurun 0.3% berbanding Februari 2025. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Keuangan dan Ekonomi dalam siaran medianya menjelaskan penurunan adalah disebabkan oleh indeks bukan makanan yang menurun 0.5%, manakala indeks makanan dan minuman ringan mencatatkan peningkatan 0.7%. Penurunan indeks bukan makanan adalah terutamanya disumbangkan oleh penurunan kos rekreasi dan kebudayaan, khususnya perkhidmatan langganan penerimaan media atas talian, perhubungan, khususnya pakej perkhidmatan internet dan pakaian dan kasut. Bagi indeks makanan dan minuman ringan, peningkatan adalah terutamanya didorong oleh kenaikan harga ikan dan makanan laut, khususnya ikan segar, buah-buahan khususnya buah-buahan segar tropika dan kopi, teh dan koko. Bagi perbandingan bulan ke bulan, IHP Februari 2026 meningkat 0.2% daripada bulan Januari 2026 ia didorong oleh peningkatan kedua-dua indeks makanan dan minuman ringan dan indeks bukan makanan. IHP mengukur perubahan harga bakul barangan dan perkhidmatan tetap yang dibayar oleh pengguna dalam satu tempoh masa yang ditetapkan dan dikumpulkan setiap bulan. Laporan penuh IHP bagi bulan Februari 2026 boleh didapati di laman sesawang JPES. Jumlah perdagangan pada bulan Januari 2026 adalah sebanyak 1,824.1 juta dolar Brunei yang terdiri daripada ekspor bernilai 1,146 juta dolar Brunei dan import berjumlah 678.1 juta dolar Brunei. Seterusnya mencatatkan imbangan perdagangan lebihan sebanyak 467.9 juta dolar Brunei. Penyumbang utama kepada nilai ekspor adalah bahan api galian, diikuti oleh bahan kimia dan bahan-bahan mentah tidak boleh dimakan.
Pasaran ekspor utama adalah Australia, diikuti oleh Republik Rakyat China dan Jepun. Komoditi ekspor terbesar ke negara-negara tersebut adalah bahan api galian dan bahan kimia. Manakala bagi import, penyumbang utama adalah bahan api galian, diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan dan makanan. Sumbangan terbesar rakan dagangan import adalah dari Singapura, diikuti oleh Emirat Arab Bersatu dan Malaysia. Komoditi import utama daripada rakan dagangan adalah bahan api galian dan makanan. Import mengikut kategori penggunaan akhir digunakan untuk pemprosesan barangan perantaraan, diikuti oleh barangan modal bagi operasi perniagaan dan barangan penggunaan bagi kegunaan isi rumah. Berbanding bulan Januari 2025, jumlah perdagangan menurun sebanyak 6.1% pada bulan Januari 2026, didorong oleh penurunan ekspor dan import masing-masing sebanyak 6.8% dan 4.8%. Laporan perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi bulan Januari 2026 boleh didapati melalui laman sesawang JPES. Nilai jualan perkhidmatan makanan dan minuman pada suku tahun keempat 2025 mencatatkan peningkatan sebanyak 0.5% berbanding suku tahun keempat 2024 dengan hasil jualan meningkat daripada 114.4 juta dolar Brunei kepada 115 juta dolar Brunei. Peningkatan tersebut terutamanya didorong oleh peningkatan hasil aktiviti lain-lain perkhidmatan makanan seperti medan selera dan kios makanan sebanyak 6%, kedai makanan segera dan aktiviti penyajian minuman masing-masing sebanyak 1.9%. Dari segi volum, perkhidmatan makanan dan minuman juga mencatatkan pertumbuhan positif sebanyak 0.2% berbanding suku keempat 2024. Bagi jualan runcit, kedua-dua nilai dan volum jualan mencatatkan penurunan berbanding suku keempat 2024. Nilai jualan menurun sebanyak 4.8% dengan hasil jualan menurun daripada 416.5 juta dolar Brunei kepada 399.5 juta dolar Brunei. Ia didorong oleh penurunan hasil jualan dalam beberapa aktiviti iaitu gedung serbaneka, peralatan komputer dan telekomunikasi dan pasar raya. Walau bagaimanapun beberapa aktiviti mencatatkan peningkatan didorong terutamanya oleh stesen minyak dan makanan dan minuman di kedai khusus. Jualan runcit juga mencatatkan pertumbuhan negatif sebanyak 5.5% berbanding suku keempat 2024. Bagi tahun 2025, nilai jualan perkhidmatan makanan dan minuman telah mencatatkan penurunan sebanyak 0.6% berbanding tahun 2024. Ia didorong oleh penurunan hasil jualan bagi restoran, aktiviti penyajian minuman dan aktiviti perkhidmatan catering. Walau bagaimanapun, kedai makanan segera mencatatkan peningkatan sebanyak 3.9%. Dari segi volum, perkhidmatan makanan dan minuman juga mencatatkan pertumbuhan negatif sebanyak 1% berbanding tahun 2024. Bagi jualan runcit, nilai jualan mencatatkan penurunan sebanyak 3.9% berbanding tahun 2024. Ini didorong oleh penurunan hasil jualan dalam beberapa aktiviti iaitu gedung serbaneka, pasar raya dan peralatan komputer dan telekomunikasi. Walau bagaimanapun, barangan farmasutikal dan perubatan, kosmetik dan barang mandian di kedai khusus dan jam tangan dan barang kemas mencatatkan peningkatan. Dari segi volum jualan, aktiviti jualan runcit pula mencatatkan pertumbuhan negatif berbanding tahun 2024. Laporan penuh boleh didapati melalui laman sesawang Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik.
Industri kraf kreatif tempatan terus menunjukkan daya tahan melalui kepelbagaian perkhidmatan dan pemerkasaan warisan. Syarikat Little Umi sebuah perusahaan tempatan kini bukan sahaja memfokuskan kepada jualan kain tenunan, malah memperluaskan model perniagaan melalui kolaborasi ekosistem usahawan-usahawan tempatan bagi memenuhi permintaan pasaran yang semakin dinamik. Bermula di rumah secara dalam talian, sebelum membuka bilik pameran mini pada 2016, Little Umi kini berkembang sebagai hub seni dan budaya yang lestari, mengambil inspirasi melestarikan kemahiran pertukangan tangan. Pengasasnya kini berjaya mengimbangi nilai tradisi dengan elemen kontemporari. Strategi syarikat kini beralih kepada kepelbagaian perkhidmatan dan produk termasuk tali leher, alas meja, sejadah, beg tangan, perhiasan rumah dan yang terkini, jambangan bunga daripada kain tenunan. Bagi kami, mempelbagaikan perkhidmatan sama pentingnya dengan mempelbagaikan produk yang membantu menjana pendapatan dan memberi situasi menang-menang kepada kedua belah pihak. Semua ini adalah hasil kolaborasi kami bersama anak-anak tempatan. Setentunya, syarikat sangat membantu menyokong ekosistem usahawan tempatan lain dengan mengadakan kolaborasi ini. Indah disangkalkan lagi, permintaan perkhidmatan ini melonjak tinggi di musim perayaan. Selain aspek fizikal perniagaan, penggunaan platform digital turut menjadi pemacu utama dalam membina kepercayaan jenama dan meluaskan capaian pelanggan melangkaui sempadan domestik. Dengan misi untuk mempamerkan, mengangkat keunikan dan keindahan karya seni tenunan Brunei ke persada global, Little Umi terus membuktikan bahawa sinergi antara warisan dan inovasi digital mampu memperkukuhkan kedudukan perusahaan dalam lanskap ekonomi masa kini. Alhamdulillah dengan wujudnya platform-platform media sosial masa ini, ianya sangat membantu dan memberi kami peluang untuk berkongsi pengetahuan dari segi tradisi, warisan, budaya Brunei Ketani. Antaranya kami kongsikan bahasa Melayu Brunei, perambahan Brunei, peralatan perhiasan pengantin, iaitu pakaian Brunei Ketani masa malam berbadak, muzik Brunei, kuih-kuih Brunei, peralatan tenunan, jenis-jenis kain tenunan, bahkan majlis-majlis orang Brunei Ketani yang dulunya, orang sekarang ni kan orang banyak mengambil simple, kami cuba kongsikan. Itu sebenarnya menjadi kepuasan dalam perjalanan seharian kami. Dan dengan cara ini juga kami lebih dekat dengan dunia luar, mudah didekati dan bukan semata-mata untuk tujuan menjual sahaja. Kehadiran food truck atau truk makanan yang menawarkan pelbagai jenis hidangan menarik memeriahkan suasana malam di kawasan letak kereta Taman Jubli Perak Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Selain menghidupkan lagi suasana malam di sekitar ibu negara, konsep jualan seumpamanya membuka peluang kepada golongan belia untuk menjana pendapatan dan menimba pengalaman dalam bidang usahawanan. Suasana yang meriah ditambah pula dengan lampu cucul berwarna-warni jelas menarik pengunjung yang ingin bersantai sambil menikmati jamuan bersama keluarga, terutamanya pada hujung minggu dan hari kelepasan awam. Menawarkan lebih 20 truk makanan yang beroperasi bermula pukul 8 malam hingga 12.30 malam. Kemudahan asas yang lengkap di kawasan ini turut menjadi pendorong sambutannya kepada orang ramai. Pada mulanya tujuan asal untuk mendorong peranak pulang ni sebenarnya. Untuk lebih condong ke bisnes. So jadinya ini baru pelan-pelan untuk membuat kira foundation untuk peranak. So kalau sudah establish sekarang baru peranak akan mengganti. I'm helping my parents juga sementara menunggu kerja tu. So like kalau sekiranya ada orang-orang yang muda luar sana yang macam masih struggling to find a job, kalau sekiranya akan mencari side hustle untuk menolong parents ke apa, or like mencari side hustle untuk help support diri tu, then they can also try to menjual macam-macam ni lah di food truck ni. Inisiatif perniagaan berkonsepkan truk makanan bukan sekadar menyerikan suasana malam di ibu negara. Ia mampu menjadi manifestasi kepada semangat kental golongan belia dalam meneroka bidang usahawanan. Sokongan padu masyarakat juga diharap dapat menjadi pemangkin ke arah melahirkan lebih ramai usahawan yang berdaya saing dan inovatif.